Sayangilah diri kita. Tubuh badan anugerah Tuhan. Sayangilah hidup kita, jangan dipersia-siakan kerana ia masa depan kita. Demi menjaga kesihatan, demi memberi kekuatan, demi menjaga kehidupan kita dengan baik. Didik TV KPM. Hai murid-murid, Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid di rumah? Anda sedang menonton Didik TV KPM. Nama saya NISA Nisa. Hari ini kita nak belajar bahasa Melayu. Wah, pasti seronok. Jadi, sekiranya murid-murid ingin mengetahui siapakah guru yang akan bersama-sama dengan kita, jom kita lihat. Baiklah murid-murid di rumah, untuk slot tahap 2 kali ini kita ingin mempersilakan Cikgu Muhammad Zulkarnain Abdul Rahman dari SK Tun Sai Ahmad Syahabuddin Melaka. Apa khabar Cikgu Zulkarnain? Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami di Didik TV. Buat pengetahuan penonton, hari ini kita juga dibantu oleh juru bahasa iaitu Cikgu Saiful Amri Sailan dari SM Pendidikan Khas Vocational Shah Alam Selangor. Baiklah, kembali kepada Cikgu Zulkarnain. Cikgu Zulkarnain sihat Alhamdulillah? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Baiklah, saya tak sabar untuk tahu apakah perkara yang akan sama-sama kita belajar dengan murid-murid di rumah, Cikgu. Okey, baik. Terima kasih Nisa. Okey, selamat datang kepada semua murid-murid di rumah. Baik, pada hari ini murid-murid kita akan belajar subjek bahasa Melayu yang sangat menarik yang mampu memberi kefahaman kepada anak-anak di rumah semua. Baik, pada hari ini kita akan belajar yang mana standard kenangan kita adalah membaca mekanis. Baik. Manakala standard pembelajaran kita pada hari ini Nisa adalah membaca ayat tunggal berdasarkan gambar. Jadi hari ini Nisa kita akan belajar bagaimana nak membaca ayat tunggal berdasarkan gambar. Baiklah, di hadapan kita, di hadapan Nisa, ada beberapa gambar yang akan kita gunakan untuk aktiviti kita hari ini. Betul tak Cikgu? Betul Nisa. Wah, pastinya kita tak sabar-sabar. Jadi jom kita nak teruskan kelas kita. Silakan Cikgu. Okey, baik Nisa. Ayo kita ke depan Nisa. Boleh Nisa. Boleh Nisa, boleh Cikgu. Ya. Baik. Okey, Nisa cuba tengok gambar yang ada di hadapan ini. Baik. Rasa-rasa Nisa ini gambar apa ni Nisa? Berdasarkan apa yang Nisa lihatkan murid-murid, Nisa rasa ini gambar organ di dalam badan, Cikgu. Oh ya, bagus. Betul Nisa. Ini adalah gambar organ yang ada di dalam badan. Baik. Cikgu nak tanya Nisa satu soalan. Nisa pernah tengok tak gambar-gambar ni di masa Nisa sekolah ke atau di mana-mana? Nisa ada tengok tak? Seingat Nisa kan Cikgu, Nisa pernah lihat gambar-gambar organ di dalam buku teks sains, di makmal sekolah. Itu antara tempat yang Nisa nampak gambar-gambar seperti ini, Cikgu. Okey, bagus Nisa. Jadi Nisa ada pengalaman lah. Ya. Nisa pernah tengok lah gambar. Jom kita tengok satu-satu Nisa. Boleh, Cikgu. Baik, di sebelah Cikgu ni Nisa, Nisa tengok ini gambar apa Nisa? Itu gambar... Rasa-rasa Nisa. Paru-paru. Okey, bagus Betul. Nisa. Ini gambar paru-paru. Rasa-rasa Nisa ada tak paru-paru? Ada. Ada di dalam kan, dalam badan kita. Betul. Okey, yang kedua. Ini gambar apa Nisa? Ini gambar yang bunyinya dup-dup.
Duk-duk. Gambar jantung. Ya, jantung. Jantung ini Nisa, kalau Nisa nak tahu, setiap manusia, setiap orang yang hidup di muka bumi ini Baik. mesti wajib ada jantung, yang Allah telah ciptakan untuk setiap manusia yang hidup di muka bumi ini. Baik, baguslah Nisa. Okey, yang ketiga. Cikgu rasa Nisa mesti tak tahu ni gambar apa. Cuba teka Nisa. Nisa agak kelirulah kawan-kawan. Apa agaknya? Macam hati ke perut ya? Okey, cikgu saya tahu jawapannya hati. Ya. Betul? Nampak macam perut, nampak macam hati. Sebenarnya Nisa, gambar yang ada di situ adalah gambar hati manusia. Ada tak manusia yang tak ada hati? Saya ada cikgu, hati dan perasaan. Oh, ada. Alhamdulillah. Okey, baik Nisa. Nampaknya Nisa dah tahu gambar 1, gambar 2, gambar 3. Cikgu yakin mesti Nisa tak boleh pastikan apa gambar keempat ni. Cikgu nak bagi Nisa teka dengan tepat. Boleh atau tidak? Boleh cuba Nisa, apa yang gambar keempat itu? Baik cikgu, saya cuba. Gambar yang keempat ni, ini adalah organ yang kita gunakan untuk berfikir. Otak, cikgu? Otak. Adakah Nisa yakin itu otak? Bukan ke itu macam kapas ke apa ke? Bukan. Saya yakin, cikgu. Otak jawapannya. Ya, jawapan dia adalah otak. Otak juga Nisa, untuk pengetahuan Nisa, otak adalah salah satu organ dalaman yang ada dalam tubuh badan manusia. Dan yang terakhir, nampak macam susah gambar ni. Cikgu pun rasa Nisa, cikgu yakin yang terakhir Nisa tak dapat teka dengan tepat lah. Ataupun kalau Nisa bijak, mesti Nisa dapat jawab dengan betul. Okey, apakah gambar yang keempat Nisa? Baiklah, saya rasakan gambar yang keempat ini sedikit menyerupai bentuk buah pinggang. Tapi bukan buah pinggang. Yang ini perut. Ya, betul cikgu? Betul. Cikgu ucapkan tahniah pada Nisa. Itu adalah gambar perut. Sebelum itu Nisa, perut ini juga penting dalam organ badan kita. Yang mana dia adalah bertujuan untuk menyimpan makanan, untuk memproses makanan di dalam tubuh badan kita. Baiklah. Jadi Nisa sudah tahu ke lima gambar ini. Baik, cikgu. Terima kasih cikgu kerana cikgu pun ada bantu Nisa juga untuk menjawab. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut tentang sesi pembelajaran kita, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa dan kita ada Cikgu Zul bersama-sama dengan kita hari ini. Jom kita nak teruskan sesi pembelajaran kita. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Kita bertemu lagi. Okey, pada hari ini Nisa, kita akan belajar satu cara membaca dengan betul berdasarkan gambar. Jadi hari ini Mira nak tak membaca bersama cikgu? Boleh cikgu, saya suka nak membaca. Okey, baik. Dan anak-anak di rumah juga sudah bersedia bersama-sama cikgu untuk membaca dengan betul. Bila kita sebut tentang membaca ini anak-anak, kita perlu membaca dengan intonasi yang betul. Kita perlu membaca dengan perkataan yang betul dan kita perlu membaca dengan ayat yang betul dan sesuai. Ayuh kita mulakan dengan aktiviti membaca. Baik Mira, yang pertama Mira. Cik Mira, Nisa minta maaf. Tersilap pula teringat Mira pula. Mira tu kembar saya cikgu. Kembar Nisa. Okey. Pun boleh. Baik Nisa, kita mulakan dengan ayat pertama. Cikgu baca dahulu. Kemudian baru Nisa ikut. Boleh tak? Boleh. Okey, bagus Nisa. Okey, Nisa dah tahu kan tadi ni gambar apa? Gambar hati. Gambar hati, ya betul. Okey, ikut cikgu, anak-anak di rumah juga boleh sama-sama dengan cikgu untuk membaca pada hari ini. Baik, ayat yang pertama ialah
hati ialah organ paling besar dalam abdomen. Boleh tak Nisa cuba baca? Boleh. Hati ialah organ paling besar dalam abdomen. Bagus Nisa. Nampaknya Nisa telah membaca dengan betul dan intonasi yang betul dan tepat dan penggunaan ayat yang betul. Oleh itu, cikgu nak bagi Nisa 5 markah. 5 markah. Bagus Terima Nisa. kasih. Yeay. Okey, baik. Kita kena pastikan bahawa intonasi kita baca dengan betul ya anak-anak di rumah. Jadi anak-anak juga boleh cuba untuk membaca dengan intonasi, dengan ayat dan perkataan yang betul. Baik. Kita teruskan yang kedua Nisa. Baik, cikgu. Wah, ni gambar apa ni Nisa? Ini gambar paru-paru. Gambar paru-paru, betul. Kita tengok ayat yang kedua yang kita gunakan. Baik. Paru-paru berfungsi sebagai organ pernafasan di dalam tubuh manusia. Okey, baik. Tadi kakak Nisa kita dah baca. Sekarang cikgu nak anak-anak di rumah bersama-sama cikgu membaca. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Paru-paru berfungsi sebagai organ pernafasan di dalam tubuh manusia. Okey, baik. Anak-anak di rumah cuba baca. Boleh Nisa cuba juga, cikgu? Okey, silakan Nisa. Okey. Paru-paru berfungsi sebagai organ pernafasan di dalam tubuh manusia. Okey, bagus Nisa. Tepat Terima dan kasih. intonasi yang betul. Nampaknya ayat yang kedua Nisa sudah baca dengan betul dan tepatlah. Jadi cikgu nak bagi lagi 5 markah. Maksudnya Nisa sudah mendapat 10 markah. Terima kasih, Kita cikgu. teruskan dengan ayat ketiga ya Nisa. Boleh. Okey, yang ketiga ni adalah gambar otak. Ini adalah organ dalam badan kita yang berfungsi untuk sebagai kita berfikir, memberi idea, memberi pendapat. Baik, macam mana nak membaca dengan menggunakan ayat ini? Okey, cikgu ajar dulu. Baik. Otak merupakan organ paling penting dalam badan manusia. Okey, Anissa, kita cuba. Boleh murid-murid di rumah boleh baca bersama-sama dengan Nisa ya. Otak merupakan organ paling penting dalam badan manusia. Ya, bagus Nisa. Terima kasih, cikgu. Nisa menggunakan intonasi yang sangat baik. Nisa menggunakan ayat yang betul dan Nisa menggunakan perkataan yang betul. Jadi, cikgu nak teruskan lagi Boleh. dengan sesi membaca kita berdasarkan gambar tunggal. Boleh, Baik cikgu. anak-anak, kita teruskan dengan gambar yang keempat. Wah, ini gambar love ke atau gambar kisah cinta ke apa ni Nisa? Gambar jantung yang Gambar berdegup. jantung. Ya, maksudnya Nisa masih kenal lagi Ya. gambar jantung dan cikgu harap anak-anak di rumah juga tahu ini adalah gambar jantung yang merupakan salah satu organ yang ada di dalam tubuh badan kita. Baik, dengar cikgu baca macam mana. Boleh Boleh, Nisa? cikgu. Nisa sudah bersedia? Saya dah sedia. Okey, baik. Jantung boleh berdegup 86,000 kali sehari tanpa henti. Baik. Okey, cikgu nak tengok Nisa cuba baca. Boleh. Nisa dan murid-murid di rumah kita baca bersama-sama. Jantung boleh berdegup 86,000 kali sehari tanpa henti. Bagus Nisa, bagus anak-anak murid di rumah. Cikgu dengar anak-anak murid di rumah baca bersama Wah. Nisa tadi dengan ayat jantung ini. Jadi kita tahu bagaimana menggunakan intonasi, bagaimana membaca dengan betul, tanpa henti yang salah, tanpa koma yang salah. Dan bila kita membaca dengan betul anak-anak, sudah pasti kelancaran membaca kita dapat membantu kefahaman kita untuk berfikir dengan lebih baik. Wah, nampaknya Nisa sudah berjaya sehingga ayat yang keempat. Sangat-sangat hebat Nisa. Tahniah cikgu ucapkan pada Nisa. Terima kasih. Dan kita akan pergi ayat yang terakhir. Cikgu nak tengok anak-anak di rumah boleh tak bersama-sama sekali membaca ayat yang terakhir dengan betul dan tepat. InsyaAllah kita tengok ayat yang terakhir. Ini ayat yang terakhir dan gambar ini cikgu ulang sekali lagi ya Nisa, kita ulang sekali lagi. Ini adalah
gambar perut. Perut. Sebelum cikgu sebut ayat, cikgu nak tanya Nisa, Ya. apa kegunaan perut tadi Nisa? Kalau perut ni, kegunaan dia untuk menyimpan makanan yang kita makan. Bagus Nisa, bukan setakat pandai membaca. Nisa dan anak-anak di rumah tahu fungsi-fungsi organ yang ada dalam tubuh badan kita. Terima kasih, cikgu. Baik, ayat yang terakhir ini adalah Nisa, perut berperanan khusus sebagai tempat menyimpan makanan. Jadi cikgu nak Nisa dan anak cuba membaca dengan jelas, Baik. tepat dan ayat dan intonasi yang betul untuk ayat yang terakhir ini. Silakan Nisa. Baiklah, murid-murid di rumah, jom kita baca bersama-sama. Perut berperanan khusus sebagai tempat menyimpan makanan. Ya, bagus. Wah, beri Terima tepukan kasih. untuk Nisa dan Yeay. anak-anak di rumah. Terima kasih, cikgu. Nampaknya kelima ayat ini mampu dan boleh dibaca dengan baik oleh Nisa dan anak-anak di rumah. Dan cikgu yakin anak-anak sudah menguasai cara-cara membaca dengan intonasi dan ayat yang betul. Baiklah Cikgu Zul. Cikgu Zul, boleh tak Nisa nak minta kita ulang kembali daripada awal sebagai latihan pengukuhan murid-murid di rumah juga. Kita Okey. ulang lagi sekali. Baik, kita dan kita ulang baca lagi sekali. bersama-sama. Okey, ayuh kita membaca bersama-sama. Okey. Yang pertama, kita baca, hati ialah organ paling besar dalam abdomen. Ini ayat yang pertama. Yang kedua, anak-anak dengar ya intonasi cikgu, cara kelancaran cikgu bercakap, anak-anak boleh ikut bersama. Baik. Ayat yang kedua, paru-paru berfungsi sebagai organ pernafasan di dalam tubuh manusia. Baik. Ini paru-paru anak-anak, paru-paru ni penting untuk kita bernafas pada setiap hari. Seterusnya anak-anak, yang ketiga, otak merupakan organ paling penting dalam badan manusia. Ini adalah gambar otak ya Nisa. Ya, Jadi baik. itulah susun atur atau cara kita untuk membaca dengan lancar. Seterusnya kita lihat yang keempat, jantung boleh berdegup 86,000 kali sehari tanpa henti. Jadi anak-anak baca dengan intonasi yang betul, baca dengan perkataan yang betul, dengan kelancaran yang betul, dengan menggunakan artikulasi yang betul. Cikgu ulang sekali lagi, jantung boleh berdegup 86,000 kali sehari tanpa henti. Faham tak, Nisa? Faham, boleh. Alhamdulillah. Dan ayat yang terakhir, ayat dia macam mana kita nak membaca dengan betul, bagaimana kita nak membaca dengan intonasi yang betul, iaitu perut, cikgu dah tersilap. Perut berperanan khusus sebagai tempat menyimpan makanan. Jadi anak-anak dah boleh baca dengan baik, Nisa pun boleh baca dengan baik. Baiklah, jadi murid-murid di rumah untuk kelancaran membaca, murid-murid boleh lakukan latihan pengukuhan dan ulangan untuk memastikan semua yang kita pelajari dapat dilaksanakan kembali dengan baik. Baiklah murid-murid di rumah, kita akan berhenti seketika. Jangan ke mana-mana, Nisa nak jumpa murid-murid semua selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih murid-murid kerana masih menonton Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa K dan juga Cikgu Zulkarnain dari Sekolah Kebangsaan Tun Said Ahmad Shahabuddin Melaka, dan kami dibantu oleh Cikgu Saiful Amri Sailan dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam. Jom murid-murid, kita nak teruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Cikgu. Baik, terima kasih Nisa. Baik anak-anak semua,
sebentar tadi kita sudah belajar cara membaca dengan betul, intonasi yang betul dan perkataan yang betul. Baik, hari ini menyebabkan objektif kita nak belajar membaca ayat tunggal berdasarkan gambar. Cikgu ingin terangkan sedikit, Nisa. Apakah yang dikatakan dengan ayat tunggal? Tadi kita dah membaca ayat tunggal. Hari ini kita faham sedikit dalam yang mana kita nak kenal pasti. Kita nak kena faham apakah yang dikatakan ayat tunggal. Baik, Nisa. Sudah bersedia, Nisa? Bersedia. Okey, baik anak-anak di rumah, kita lihat di sini apakah yang dikatakan atau dimaksudkan dengan ayat tunggal. Ayat tunggal ialah ayat selapis yang mengandungi satu subjek, satu predikat. Cikgu ulang semula. Ayat tunggal ialah ayat selapis yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Jadi Nisa, anak-anak di rumah mesti ramai yang tertanya-tanya. Apa itu subjek, cikgu? Apa itu predikat? Predikat. Jadi Nisa nak tanya tak, cikgu? Nak tahu tak apa subjek atau predikat itu? Cikgu, saya nak tahu apa itu subjek, apa itu predikat dan bagaimana kita nak membezakan kedua-duanya. Okey, baik. Dalam ayat tunggal memang ada satu subjek dan memang ada satu predikat. Jadi semua murid-murid dan semua anak-anak di rumah kena tahu bila disebut tentang ayat tunggal, dalam fikiran kita, dalam kepala kita, kita kena tahu mesti ada satu subjek dan mesti ada satu predikat. Okey, baik. Kita tengok, Nisa, soalan ini contoh yang ada. Ayat yang pertama, gadis itu anak saya. Baik, bila sebut tentang subjek, gadis. Gadis itu diberdiri sebagai subjek. Gadis apa? Gadis itu anak saya. Anak saya siapa? Gadis itu. Gadis itu. Itu yang dikatakan subjek dan predikat adalah ayat selepas daripada subjek. Anak saya. Sama yang kedua juga, Nisa, kita tengok. Pelancong itu dari Jepun. Siapa dari Jepun? Pelancong itu. Jadi pelancong itu adalah subjek dan dari Jepun itu adalah predikat. Okey, ketiga, emak memasak nasi. Siapa yang memasak nasi, Nisa? Emak. Jadi emak itu adalah subjek dan memasak nasi itu adalah predikat. Jadi anak-anak begitu. Kita tengok soalan keempat, anak-anak. Ahli Gusti itu gemuk. Ahli Gusti itu gemuk. Maksudnya subjek ahli Gusti itu dan predikat adalah gemuk. Dan seterusnya yang kelima, orang gila itu ketawa sendirian. Siapa ketawa sendirian? Orang gila itu. Okey, seterusnya lukisannya sangat cantik. Apa yang sangat cantik? Lukisannya itu dikelaskan sebagai subjek dan sangat cantik sebagai predikat. Mudah tak, Nisa? Mudah, cikgu. Saya rasa murid-murid di rumah pun dapat ikuti pembelajaran kita setakat ini. Baik, murid-murid? Ya, masih lagi mengikuti dengan baik. Okey, baik, Nisa. Nampaknya Nisa dan anak-anak murid di rumah sudah faham, sudah tahu dan apa yang dikatakan dengan ayat tunggal, apa yang dikatakan dengan subjek, apa yang dikatakan dengan predikat. Okey, jadi Nisa sudah bersedia ke kalau cikgu nak memberi sedikit ujian atau memberi pengukuhan kepada Nisa dengan aktiviti tersebut? Boleh, cikgu. Nisa rasa Nisa boleh lakukan. Jadi murid-murid di rumah lakukan bersama-sama dengan Nisa. Boleh? Ya, semua boleh nampaknya. Okey, baik, Nisa. Boleh tak izinkan cikgu? Boleh, cikgu. Silakan, cikgu. Terima kasih. Okey, baik, Nisa. Sekarang ini kita ada sebanyak 5 ayat. Dan 5 ayat tadi ini kita sudah belajar, Nisa. Baik. Kita sudah belajar. Jadi hari ini cikgu nak Nisa dan anak-anak murid di rumah cuba satu persatu bagaimanakah untuk kita buat pengukuhan untuk memahami apa itu ayat tunggal. Kita dah tahu dah ini semua ayat tunggal. Baik. Kita nak nilai, nak cuba, nak ukur. Tahu tak yang mana predikat, yang mana subjek? Yang mana subjek, yang mana predikat. Jadi Nisa dan anak-anak semua sudah bersedia?
Saya dah sedia. Okey, Jadi jom bagus. murid-murid kita nak lakukan bersama-sama. Okey Nisa, baik. Untuk marker warna merah ini adalah untuk ditandakan subjek. Subjek, baik. Manakala warna biru ini Baik. ditandakan Predikat. untuk predikat. Okey. Okey, cikgu cuba dulu. Boleh. Cikgu ajar dulu untuk ayat pertama. Boleh cikgu, Okey. silakan cikgu. Ayat yang pertama ialah hati ialah organ paling besar dalam abdomen. Okey, jadi merah ini cikgu tanda. Ini adalah Subjek, subjek, manakala yang ini adalah predikat. predikat Organ paling besar dalam abdomen. Apa yang organ paling besar dalam abdomen? Hati. Okey, sekarang ni tiba masa Nisa untuk mencuba soalan yang kedua. Kita bagi. Nisa boleh. cuba buat untuk yang tak mana? apa, cikgu letak dahulu. Saya letak akan dulu. baca Okey. dahulu. Jom Okey. kita baca ayat. Ayat kedua, paru-paru berfungsi sebagai organ pernafasan di dalam tubuh manusia. Okey, Nisa akan ambil pen berwarna merah untuk menentukan subjek. Jadi subjeknya, murid-murid di rumah, adakah betul subjeknya paru-paru? Baik. Dan untuk pen biru, predikatnya adalah saya rasa organ pernafasan di dalam tubuh manusia. Ya, Betul cikgu? Betul. Okey. Saya akan cuba pekatkan sedikit supaya murid-murid Nampak. di rumah pun lebih nampak. Okey. Baik, bagus. Soalan Boleh. kedua, Nisa dan anak-anak murid di rumah dapat jawab dengan betul. Mana Ya. subjek, mana predikat. Jadi Baik. Nisa, kita teruskan dengan soalan Ayat yang seterusnya. ketiga. Adakah Boleh. Nisa masih berani untuk menjawab? Boleh. Boleh, okey, Jadi jom teruskan. murid-murid di rumah. Ayat ketiga. Otak merupakan organ paling penting di dalam badan manusia. Jadi subjeknya otak. Nisa pilih otak. Saya yakin murid-murid di rumah pun jawapannya sama dengan Nisa. Okey, otak. Kita tandakan dengan pen berwarna merah. Baik. Dan seterusnya predikatnya ialah okey. Organ paling penting di dalam badan manusia. Bagus. Nampaknya betul, cikgu? Nisa dan anak-anak murid di rumah semakin faham, semakin jelas. Bukan setakat pandai membaca, tetapi Nisa dan anak-anak murid di rumah sudah tahu untuk klasifikasikan yang mana subjek, yang mana predikat di dalam ayat tunggal. Baik. Nampaknya cikgu nak cabar lagi Nisa dan anak-anak murid. Cikgu yakin mungkin Nisa tak boleh kot nak jawab soalan yang keempat ni. Ayuh, cuba yang keempat Nisa. Jom murid-murid kita cuba untuk ayat yang seterusnya. Ayat yang berbunyi, jantung boleh berdegup 86,000 kali sehari tanpa henti. Jadi subjeknya subjeknya di hadapan iaitu jantung. Okey, jantung. Saya akan tandakan dengan pen berwarna merah. Baik. Okey. Warna merah Predikatnya. tadi subjek ya. Subjek, maaf, subjek. Predikatnya berwarna biru. Berdegup 86,000 kali sehari tanpa henti. Kita tandakan. Tanda supaya murid-murid di rumah juga nampak dan dapat memeriksa jawapan masing-masing. Wah, hebatnya Nisa dan anak-anak murid Betul, di cikgu? rumah. Ya, dah soalan yang keempat, Nisa dah berjaya jawab dengan betul dan tepat tentang subjek dan predikat dalam ayat tunggal. Cikgu nak beri 10 markah 10 kepada markah. Mira dan anak-anak di rumah Ya. kerana berjaya menjawab sehingga soalan yang keempat. Terima kasih cikgu. Yeay, murid-murid di rumah kita dapat 10 markah. Ya, kita belum masih berakhir lagi Okey, Nisa. baik. Kita masih dalam cubaan ujian kita untuk melihat sama ada Nisa dan anak-anak murid di rumah faham atau tidak apakah yang dikatakan subjek dan predikat di dalam ayat tunggal. Jom Nisa, kita selesaikan yang terakhir. Cikgu yakin Nisa dan anak-anak mampu mencapai kejayaan pada soalan yang terakhir. Silakan Nisa. Boleh, saya cuba murid-murid di rumah bantu Nisa. Boleh?
Ya, terbaik. Ayat kelima, perut berperanan khusus sebagai tempat menyimpan makanan. Seperti biasa, subjeknya kita akan tanda dengan pen berwarna merah dan ianya berada di hadapan ayat. Baik. Okey, saya tandakan perut. Seterusnya, predikat. Ayat ini sedikit mencabar. Ya, Cikgu Zul. Berperanan khusus sebagai tempat. Adakah tempat menyimpan makanan predikat, Cikgu? Nisa cuba. Kalau Nisa salah, cikgu betulkan. Kalau Nisa betul, cikgu beri satu pujian dan markah kepada Nisa. Baik, saya cuba. Saya memilih tempat menyimpan makanan sebagai predikat. Adakah Nisa yakin? Saya yakin. Okey, Nisa yakin. Saya cuba. Tidak mengapa kalau kita melakukan kesalahan, murid-murid sentiasa boleh merujuk kepada guru masing-masing. Baik, saya sudah selesai dengan jawapan saya. Bagaimana, Cikgu Zul? Jawapan yang terakhir ini adalah beri tepukan kepada Nisa dan anak-anak murid di rumah. Yang mana Nisa dan anak-anak murid di rumah berjaya menentukan yang mana subjek, yang mana predikat. Jadi nampaknya Nisa dan anak-anak murid berjaya menjawab kelima soalan ini. Tahniah kepada Nisa. Tahniah dan terima kasih Cikgu. Jadi murid-murid di rumah juga boleh lakukan latihan pengukuhan. Gunakan ayat-ayat yang murid-murid mungkin jumpa di dalam buku ataupun yang Cikgu telah berikan sebagai latihan. Baiklah, kita nak berhenti seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih murid-murid di rumah yang masih menonton Didik TV KPM. Kita akan teruskan aktiviti kita hari ini dengan latihan yang seterusnya bersama-sama dengan Cikgu Zulkarnain. Silakan Cikgu. Okey, baik Nisa. Terima kasih Nisa dan anak-anak murid yang berada di rumah yang masih setia bersama Cikgu Zul untuk kita belajar bahasa Melayu iaitu tentang ayat tunggal dan kaedah membaca pada hari ini. Baik Nisa, sebentar tadi kita dah belajar membaca. Kita dah belajar cara membaca dengan intonasi yang betul. Betul Cikgu. Perkataan yang betul. Susun ayat yang betul. Jadi untuk pengetahuan Nisa, dengan membaca secara intonasi, perkataan yang betul mampu memberi kelancaran kepada seseorang anak murid itu. Dan apabila kita belajar dan membaca dengan lancar, mudah untuk kita mendapat kefahaman di dalam pembelajaran kita. Jadi kita dah belajar ayat tunggal pun kita dah belajar. Jenis-jenis cara-cara untuk menguasai ayat tunggal yang ada subjek dan predikat pun kita sudah belajar. Sangat-sangat hebat dan bagus Nisa dan anak-anak murid di rumah. Dan akhir ini kita nak cuba lagi satu aktiviti yang menarik Nisa untuk kita mengisi tempat kosong berdasarkan ayat yang sudah kita belajar sebentar tadi. Baiklah, murid-murid di rumah semua jom kita nak lakukan latihan pengukuhan bersama-sama. Okey Cikgu, apa aktiviti yang kita ada di hadapan kita ni? Okey Nisa, ini adalah masih ayat tunggal, masih ada subjek, masih ada predikat. Cuma Nisa perlu membuat pemilihan jawapan dengan betul dan tepat. Jom Nisa, kita cuba soalan yang pertama. Baiklah, Nisa akan bergerak ke papan hitam yang pertama. Jadi saya perlu isi tempat kosong untuk ayat pertama ya Cikgu. Okey, murid-murid, jom kita baca ayat yang pertama. Hati ialah organ paling besar dalam ada dua pilihan jawapan. Baik. Okey, pilihan jawapan yang pertama ialah bernafas, yang kedua adalah abdomen. Organ paling besar di dalam. Okey, murid-murid di rumah, saya yakin ini adalah jawapan yang murid-murid juga ingin jawab bersama-sama. Baik, saya akan tanggakan dan isi di tempat kosong.
Ya, Okey. cuba baca balik Nisa. Okey, jom kita baca bersama-sama kembali. Hati ialah organ paling besar dalam abdomen. Ya, betul. Beri tepukan 5 markah lagi untuk Nisa. Terima kasih, cikgu. Okey, baik. Seterusnya, soalan yang kedua. Soalan yang kedua, paru-paru berfungsi untuk tempat kosong, Kosong. di dalam tubuh manusia. Sudah pastinya jawapan dia. Ialah bernafas. Nafas. Ini adalah pilihan jawapan yang masih ada. Baik, Ya. bernafas. Bagus. Beri Okey. tepukan untuk Nisa. Yeay. Nisa dan anak-anak murid di rumah juga membaca dengan intonasi yang betul. Paru-paru berfungsi untuk bernafas di dalam tubuh manusia. Tahniah Nisa. Okey, Terima kasih. seterusnya Okey. kita pergi ke ayat yang ketiga Nisa. Baik, jom. Kita ada 3 lagi ayat sini. Jadi jom murid-murid di rumah kita nak lakukan bersama-sama. Boleh? Oh, pasti boleh murid-murid di rumah. Okey, ayat ketiga. Tempat kosong merupakan organ paling penting dalam badan manusia. Kita ada 3 pilihan jawapan. Jantung, makanan dan juga otak. Kita dah belajar ayat ni sebentar tadi murid-murid. Ya. Jadi, apa yang Nisa ingat dan murid-murid di rumah ingat, jawapannya ialah sebentar ya, Nisa akan tampalkan jawapan ini. Baik, okey, kita tampalkan. Jawapan saya ialah otak merupakan organ paling penting dalam badan manusia. Adakah Boleh, cikgu? Nisa yakin itu jawapannya? Cikgu saja kelirukan untuk Nisa yakin. Saya rasa, Betul. saya betul. Oh. Saya yakin dengan jawapan saya, cikgu. Okey, bagus. Tahniah diucapkan Betul. kepada Nisa. Ini menunjukkan bahawa Nisa dan anak-anak murid di rumah fokus sepanjang pembelajaran kita daripada awal tadi. Baik. Kalau Nisa ambil jantung pun boleh juga tadi, tetapi Nisa dan anak-anak murid di rumah sudah memberi fokus dan belajar sebelum ini, Baik. maka jawapannya adalah otak. Otak. Tahniah, 5 markah lagi untuk Nisa. Okey, Terima seterusnya kasih. Nisa, ayat yang Seterusnya, keempat. Ayat yang keempat. Tempat kosong boleh berdegup 86,000 kali sehari tanpa henti. Murid-murid, dalam banyak-banyak organ di dalam badan, organ mana yang berdegup sebanyak 86,000 kali sehari? Semestinya, saya rasa inilah jawapannya, cikgu. Jawapannya adalah jantung. Ya, Baik. beri tepukan untuk Nisa Betul. dan anak-anak murid di rumah. Yeay. Ya, jawapannya adalah jantung boleh berdegup 86,000 kali sehari tanpa henti. Sangat baguslah bacaan Nisa dan anak-anak di rumah. Dan kita cuba ayat yang terakhir. Baik, jom kita cuba ayat terakhir. Perut berperanan khusus sebagai tempat menyimpan. Menyimpan apa ya murid-murid? Pastinya menyimpan makanan. Ini kegemaran Nisa ni. Makanan. Baik. Perut berperanan khusus sebagai tempat menyimpan makanan. Bagaimana, cikgu? Alhamdulillah. Tahniah dan Betul. syabas diucapkan Nisa. Dapat membaca dengan betul dan tepat, dapat mengenal pasti ayat tunggal dan akhir sekali dapat mengisi tempat kosong dengan baik dan tepat sekali. Baiklah, terima kasih juga murid-murid di rumah yang turut sama membantu Nisa dalam menjawab soalan ini. Baiklah, cikgu, Ya. bagaimana murid-murid di rumah nak mendapatkan bahan pembelajaran kita hari ini? Okey, baik, murid-murid di rumah boleh mendapatkan bahan pembelajaran kita di portal Sumberku. Baik. Jadi Nisa, dari keseluruhan tadi daripada awal sampai akhir, cikgu lihat Nisa dan anak-anak murid di rumah dapat dan mampu berjaya belajar dengan baik dan tepat. Dan kalau lihat secara keseluruhannya, pencapaian Nisa dan anak-anak murid di rumah berada di tahap menguasai dengan sebaiknya bagi pembelajaran kita
pada hari ini. Hebatlah Nisa dan anak-anak di rumah. Terima kasih cikgu, terima kasih juga murid-murid di rumah yang turut sama membantu Nisa. Jadi Nisa mengharapkan murid-murid di rumah dapat lakukan latihan pengukuhan agar lebih mahir dalam mengenal pasti bagaimana hendak mengisi tempat kosong dan apa yang telah kita sama-sama pelajari hari ini, iaitu subjek dan predikat serta membaca ayat tunggal. Betul cikgu? Betul. Betul. Dan cikgu nak tambah sikit. Boleh cikgu. Nisa dan anak-anak boleh membaca ayat tunggal berdasarkan dengan gambar, dengan tepat dan betul. Intonasinya bagus, perkataannya bagus, kelancarannya sangat bagus. Baik. Tahniah dan syabas kepada Nisa dan anak-anak di rumah. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Muhammad Zulkarnain Abdul Rahman dari Sekolah Kebangsaan Tun Said Ahmad Shahabuddin Melaka, juga dibantu dengan juru bahasa kita pada hari ini, Cikgu Saiful Amri Sailan dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam Selangor. Terima kasih murid-murid di rumah kerana bersama-sama dengan kami sepanjang siaran tahap 2 pada hari ini di Didik TV KPM. Nisa mengharapkan murid-murid di rumah teruskan menonton saluran Didik TV KPM. Terima kasih sekali lagi Cikgu Zul. Sama-sama, Kita jumpa Nisa. lagi murid-murid. Bye. Bye. Silakan cikgu. Saja. Kita harus berusaha menyayangi diri kita dan tubuh kita. Kita harus memastikan bahawa hidup kita terus kekal menjadi sihat. Jangan kita persia-siakan, jangan kita jadikan kehidupan kita ke arah yang tidak memberi manfaat. Kerana diri, hidup haruslah kita sayangi untuk masa depan. Anugerah Tuhan ini tidak ternilai. Kesihatan adalah satu nikmat. Bukan untuk dijual beli, bukan dipergadaikan, bukan untuk diperdagangkan, tetapi haruslah kita perjuangkan. Didik TV KPM